Okey, hari ni kita akan cuba baiki the Handy Stitch Portable and Cordless sewing machine ini, handheld sewing machine untuk kita selesaikan masalah kenapa dia tidak boleh menjahit. Ya, kita gunakan Handy Stitch as seen on TV ini. Ada macam-macam jenama. Dan inilah dia mesin jahit tangan sesuai digunakan untuk kita yang selalu mengembara ataupun untuk pergi ke mana-mana. Ini mesin yang dapat menyelamatkan kita lah kalau koyak keluar dan sebagainya. Apa masalah dengan mesin ni? Kita tengok, kita cuba jahit kain hitam ini sama ada dia boleh jahit atau tidak. Lalu kita tengok macam mana untuk masukkan kain. Kita angkat sikit panahan ni dan kemudian kita masukkan kain. Okey. Okey, sekarang kita dah masukkan kain dan kita akan menekan di mana switch tekan dia, switch mesin ini menggunakan kuasa 4 bateri AA. Pastikan kita bukan dalam keadaan lock, ya. Tarik dia ke bawah, barulah dia boleh bergerak. Dan kita tekan sekali. Nampak dia bergerak, tetapi dia tidak menjahit. Mesin ini tidak menjahit. Tengok benang, tidak ada apa-apa tindak balas, tidak berfungsi, ya. Jarum masuk tapi tidak menjahit. Apa masalahnya? Kita akan cuba buka mesin ini untuk pasti masalah. Jadi gunakan screwdriver atau pemutar skru ini. Kita buka skru yang berada di atas ni. Kita nak tengok apa masalah jarum. So, kalau jarumnya tak cukup dalam, jadi tak dapat mengait. Ini lock dia. Pastikan lock ini diangkat ataupun kita lock supaya tidak bergerak. Takut kita tekan. Jadi ini untuk keselamatan kita lah. Kita longgarkan dulu skru atau kita buka terus, dan daripada situ nanti kita boleh buka keseluruhan bahagian atas ni. Kita ingin buka semuanya, jadi kita akan turunkan dulu lah. Turunkan dahulu, pastikan dalam keadaan lock, ya. Okay, kita turunkan ke bawah, turun sampai tahap yang paling maksimum lah, baru kita tarik. Tapi untuk tarik ni kita kena berhati-hati, jaga supaya tidak patah. Sebab benda ni barang plastik yang mungkin mudah untuk patah, jadi kita kena berhati-hati. Perlahan-lahan kita cuba buka, ya. Kita cuba buka perlahan-lahan. Jadi sekarang ni kita dah boleh buka. Buka pelan-pelan. Jadi sebelah atas ni pun kena berhati-hati, sebab kalau kita terus tarik mungkin boleh patah. Dia punya tempat ikat dia tu. Jadi kita buka pelan-pelan. Jadi benang tu kita tarik lah. Benang tu kita tarik. Nanti kita akan pasang balik. Sekarang kita dah nampak jarum. Inilah jarumnya. Tengok kepala jarum dah terangkat, dah terkeluar daripada tapak. Ya, jarum ni kita angkat sikit alat ni, angkat. Kita nak tengok jarum itu kan. Sekarang jarum tu dah terangkat sikit. Dia sepatutnya berada di sebelah dalam, masuk sepenuhnya. Saya buat keluar sikit, kita tengok jarum. Jarum ni kita cuba fokus sikit jarum ni. Baik, nampak ni. Okay, tapi tak apa. Jarum ni dia ada satu ruang bahagian yang rata, yang lain pun bulat kan. Bahagian rata tu menghadap ke depan. Jadi kalau kita nak masukkan bahagian rata tu menghadap ke hadapan, dan kita tolak terus masuk ke dalam sampai dia tenggelam.
Ini dia tak keluar, puncaknya tu tak keluar. Dan kemudiannya nanti kita masukkan, pasang balik, dan kita akan ketatkan. Jadi yang tu yang penting, supaya jarum tu cukup panjang untuk masuk ke dalam bahagian bawah. Kerana mesin ni tak menggunakan skoci, dia tidak ada benang kat sebelah bawah. Jadi kita masukkan pun perlahan-lahan, hati-hati, sebab kita tak mahu dia patah. Sama juga dengan yang belakang, jangan dipaksa untuk masuk, kita akan turunkan lagi. Turunkan dalam-dalam, ya, turun sampailah ruang tu boleh masuk ke belakang, dan jangan kita paksa. Kalau paksa dia boleh patah. Jadi kita masukkan perlahan-lahan, ya. Tekan, jangan paksa-paksa. Tekan baik-baik sampai ianya boleh masuk dengan selamat. Macam ni. Baik, kalau dah masuk, jadi kita akan masukkan skru balik dan kita akan ketatkan skru. Ketat, ingat juga sebab ini barang plastik, jadi bila kita nak ketatkan pun kita kena hati-hati, jangan terlampau kuat, takut-takut tapak itu juga boleh pecah. Kita buat dengan hati-hati. Okay, seterusnya setelah dikunci rapat, kita naikkan balik dan kita pastikan tetap dalam keadaan kunci lock. Dan sekarang kita nak pasang benang. Untuk pasang benang, ya, kita gulungkan balik, gulung balik mana yang lebih tu, dan kita akan masukkan mula-mula sekali ke lubang yang pertama ini. Di bawah masuk ke atas, kemudian yang kedua masuk ke lubang ataupun kawasan pengapit, ya, ini untuk memastikan regangan. Dan yang ketiga adalah pada cangkuk yang berada berdekatan dengan jarum, sebelah dalamnya, yang ini. Jadi kita masukkan ke dalam lubang cangkuk itu. Okay, setelah masuk, yang patut kita buat, kita akan masukkan benang ke dalam jarum. Ini alat dia, alat yang disediakan dalam pack ini. Jadi kita akan masuk, nampak di ujung tu dia ada macam penyangkut. Kita tarik, bila kita masuk, kita cuba tarik. Bukan mudah, tapi kena sabar je lah. Dah buat bulatan macam ni, senang sikit. Kita masukkan, dapat pada cangkuk tu, dan kita tarik. Bila kita tarik, dia dapat masuk. Jadi kita keluarkanlah benang ni. Jadi sekarang dah boleh kita mula menjahit. Pastikan barang ni jangan hilang. Jadi sekarang kita ambil kain dan kita cuba jahit sekali lagi. Kita tengok macam mana. Kan dah boleh unlock. Kan. Baik, dah jahit pun. Dah boleh jahit dan kita boleh potonglah. Senang, tapi perhatikan betul-betul. Kena pastikan, kita kena berhati-hati sebab benang ni dia tak guna skoci. Jadi tak ada benang bawah. Dia diikat menggunakan benang yang sama. Kita tengok hasil jahitan dia okey. Boleh, dia tahan. Tapi yang untuk kita ikat, kita perlu ikat benang ni supaya dia tak tercabut. Jadi kita pergi sebelah belakang dan kita congkel benang yang terakhir tu. Okey, benang yang terakhir. Dan kita kena ikat secara manual dengan ikat tangan lah, supaya dia tak terbuka. Jadi kita kena ikat.
Jadi bila kita dah ikat dia, barulah dia akan kuat, ya. Dia tidak akan tercabut. Kalau kita tak buat macam ni, dia akan mudah tercabut. Begitu juga dengan bahagian ujung. Nanti kita akan ikat juga bahagian ujung, ya. Kita akan ikat bahagian ujung ni. Kita pun kena pergi ke sebelah belakang. Kalau tidak nampak jadi macam mana? Kalau kita tarik ni, kalau saya teruskan tarik, memang kan tu tercabut lah. Jadi kita ambil sebelah belakang dan kita kena ikat juga. Kita kena ikat balik. Buat benda yang sama seperti mana yang tadi. Kita kena ambil yang dia terikat dengan benang yang satu lagi. Kalau dia terasing pun tak guna ikat. Kena ikat yang bersama dengan benang selepas itu. Jadi ini sesuai lah untuk kita bawa pergi jalan-jalan ni. Bila koyak-koyak yang kecil ni kita boleh buat lah. Dan cara ni sangat mudah. Dan tidak mengambil masa yang panjang. Hanya pastikan mesin itu dalam keadaan baik. Okey, dah ikat. Bila kita dah ikat, jadi sekarang ni ikatan sudah kita kena apa nama ni? Kita kena gunting, gunting lebihan tu supaya kemas. Dan sekarang inilah hasilnya. Kita tengok ya, ikatannya boleh tahan. Maknanya cukuplah untuk mengikat mana-mana yang koyak buat sementara ataupun dah untuk koyak-koyak yang kecil kan. Jadi sekarang sudah mesin sudah baik dan berfungsi dengan elok. Jadi kalau jadi masalah yang sama, pastikan jarum betul-betul berada tidak terkeluar daripada pemegang tadi. Jarum betul-betul dalam. Jadi itu saja. Jika jadi masalah, cuba buat, ya.